Pernahkah anda dengar tentang bidang pembedahan plastik dan rekonstruktif atau lebih dikenali sebagai plastic dan reconstructive surgery? Ikutilah rancangan iDoktor bersama saya dan rakan-rakan saya. Kalau kita tengok dalam perkataan plastik dan reconstructive surgery, sebenarnya ramai orang ingat plastik tu kosmetik. Tapi di sini izinkan saya bagi penerangan sikit. Plastik surgery ni merangkumi area yang begitu luas sekali. Dalam area tu kita ada pembedahan tangan iaitu hand surgery, microsurgery, pembedahan cleft iaitu kita punya lelangit kalau ada kanak-kanak yang dilahirkan dengan cleft bibir ataupun lelangit. Kita juga ada pembedahan craniofacial, estetik seperti dimention tadi, dan kita ada rawatan kebakaran, kita ada penjagaan luka. Jadi sebenarnya plastik surgery ni amat meluas dan bidang yang begitu hebat sekali. Plastik dan rekonstruktif, dia sebenarnya sekawan, dia sebenarnya bersama-sama. Sebab nak jadi plastik surgeon ni, asas dia kena kuat dalam bidang rekonstruktif dan basic foundations, basic principles of surgery. Maknanya prinsip pembedahan tu kena kukuh. Sebelum you nak jadi plastik surgeon, dari sini ni dia punya akar. Dari sini cabang keluarlah dia punya dahan-dahan estetik, kosmetik, apa-apa yang lain yang saya ceritakan tadi. Katakan ada satu tumor dekat sini, ada satu kanser dekat sini. Plastik surgeon ni kita kerjasama selalunya dengan tim-tim lain. Kita macam BFF, best friend dengan geng-geng semua dalam hospital. Diorang akan buat lubang tu, plastik surgeon akan datang untuk tutup lubang tu. Tutup lubang tu dengan apa? Dengan kulit, dengan daging, dengan utot, dengan tulang, apa yang diperlukan untuk fill the defect. Defect tu lubang yang ditinggalkan daripada pengeluaran kanser tadi. So macam saya cakap tadi, katakan ada kanser di sini, satu lubang dekat sini. Kena masuk tulang, kena masuk otot dan daging dan kulit. Pakar microsurgery akan nak fikir di mana badan kita boleh ambil yang tu, dah ada tempat yang kita dah kenal pasti, dan diambil sekali dan disambung dengan urat-urat di sini, artery, vein dan mungkin urat saraf jika diperlukan. So itu rekonstruktif punya side. Itu untuk tumor. Itu major reconstruction. Kita mungkin pernah dengar perkataan free flap ataupun flap. Satu step turun daripada flap adalah graft. Ya? Graft tu mungkin pernah dengar skin graft. Skin graft adalah jika kita mempunyai, saya bagi contoh, kelecuran atau kebakaran. Katakan ada kebakaran di sini. Kulit di sini semua dah hangus, dah pergi. Kita kena pembersihkan luka di sini sampai lemak. Okey, kalau sampai lemak, dia takkan baik sendiri. Kita kena ambil unsur kulit tempat lain. Kulit tu kita ambil alat yang kita hiris kulit lapisan atas. Kulit tu keluar macam satu tracing paper, nipis sahaja. Lepas tu kita tampalkan di sini ikut kepada keperluan kulit itu. Tempat kita ambil luka itu, kulit tu, donor site tu, dia akan baik sendiri. Kita di HCTM, kita berkhidmat demi rakyat, jadi kita prioritize kepada kes-kes cleft, kes-kes kanser, kes-kes trauma, kes kebakaran. Jadi kes kosmetik dan estetik selalunya dibuat di tempat lain oleh doktor-doktor lain. Hai semua. Sekarang ni kita akan ke burn unit UKM. Burn unit kita diasaskan bila HUKM ditubuhkan in the 96. Tapi burn unit kita dirasmikan tahun 2000. Burn unit ni adalah satu unit yang khusus untuk mangsa kebakaran atau mangsa kelecuran. Maknanya kulit tu dah tak ada. Sekarang kita berada di dalam burn unit UKM ataupun Pusat Rawatan Kebakaran atau Unit Rawatan Kebakaran.
Saya sekarang berdiri di hadapan bilik hidroterapi. Bila kita mendapat mangsa kebakaran, iaitu boleh jadi daripada kelecuran dan benda lain. Apa yang menyebabkan kebakaran? Api, iaitu daripada haba kepanasan, iaitu kita panggil thermal burn ataupun chemical burn dari bahan kimia seperti asid dan alkali, ataupun daripada elektrik, iaitu current. Jadi kebakaran boleh berlaku atau kelecuran dari pelbagai cause atau etiologi atau pelbagai sebab. Bila seseorang itu datang ke kecemasan UKM dengan injury daripada kebakaran, daripada kecemasan mereka akan distabilisasikan, they will be stabilized, ya. Lepas tu akan transfer ke atas sini jika ada kekosongan katil. Di sinilah kita bawa pesakit yang saya terangkan tadi yang mempunyai kesan-kesan luka akibat kebakaran oleh kerana orang yang terlalu teruk dia punya kebakaran, dia tak boleh gerak-gerak seperti anda dengan saya. Jadi mereka perlu pertolongan untuk baring di sini dan kita menggunakan alat-alat di belakang saya ni dan bersihkan luka semua di bilik hidroterapi ini. Dan sekarang kita berada di bilik rawatan. Setelah kita habis di bilik hidroterapi, kita datang ke bilik rawatan. Dan di belakang saya boleh dilihat kita ada seolah satu library, ya. Kita bertuah di UKM kerana kita dapat pelbagai jenis dressing untuk luka-luka di belakang kita. Luka tu dia bukan satu one size fits all. Hari ini luka dia memerlukan dressing sejenis ini. Mungkin dalam masa seminggu luka tu memerlukan dressing yang lain. Jadi itulah kepakaran penjagaan luka yang khusus untuk kebakaran dan luka-luka yang berakibat daripada diabetes, kencing manis dan sebagainya. Inilah di antara bilik yang ada untuk pesakit yang masuk ke unit rawatan kebakaran. Kita boleh nampak semua dah ready untuk kawalan rapi, iaitu seorang staff nurse untuk seorang pesakit. Dan di bilik ini hanya satu pesakit dan kalau pesakit itu adalah seorang budak kecil, ibu atau ayah dibenarkan, kalau tidak hanya seorang dibenarkan masuk pada masa itu. Salam sejahtera. Saya Prof. Farahani Imran dari Jabatan Surgery. Hari ini akan membawa para hadirin untuk ward round. Kita akan jumpa seorang pesakit yang begitu istimewa sekali. Assalamualaikum Prof. Salam sejahtera. Kita jumpa kejap Okey, ni nama kita. Saya mengalami satu bonggolan di belakang leher atas seguk. So kalau dalam medikal dia panggil lymphoma lah. Kita buat ultrasound, alhamdulillah dia menunjukkan adalah lemak, ya. Lemak dan tapi dia terlekat kepada tisu di bawah, ya. Jadi di sana kita kena buat keputusan nak buang ni tak boleh bawah bios secara setempat. Kita kena buat bios secara am. Lepas tu jadi Prof tadi saya dah discuss dengan Stana Shira juga. So daripada nursing dengan perubatan nampak macam semua berjalan dengan lancar. Jadi kita teruskan plan kita nak buangkan saluran hari ini. So sekejap lagi kita akan pergi ke bilik rawatan. Lepas pembedahan ni kalau nak katakan dah rasa lebih selesa lah, lebih selesa sebab kita tak rasa lagi bonggolan tu, tak ada lagi bonggolan tu. Assalamualaikum. Hai Rachel. Petang. Okey, sila duduk ya. Okey, kita teruskan dengan Dr. Adiba. So, cleft seperti mana kita sudah tahu adalah sesuatu keadaan atau condition yang berlaku daripada lahir, congenital dalam bahasa Inggeris, ya. Seseorang itu boleh memperolehi cleft bibir, cleft gusi ataupun cleft langit. Rawatan dia satu perkataan holistik, iaitu secara keseluruhan. Itu adalah prinsip yang paling penting untuk rawatan kanak-kanak cleft. Di beberapa hospital besar di Malaysia, ya, kita mempunyai klinik combined cleft clinic ataupun dalam bahasa Malaysianya klinik rawatan cleft bersepadu. Dalam klinik ini,
Seorang kanak-kanak clef ataupun baby clef akan hadir dalam clef ni bersama ibu bapa. Sebelum masuk, mereka akan berpeluang bertemu dengan Encik Zainal, wakil daripada Klapam, Cleft Lip and Palate Association of Malaysia, di mana beliau akan terangkan apa yang akan berlaku, dan sebagai seorang bapa clef sendiri, dia pun dapat menghayati isu-isu yang dialami oleh ibu bapa sebelum mereka masuk dan jumpa pakar-pakar satu rombongan kat dalam. Memang orang mungkin berasa overwhelmed, tengok ramai sangat orang kan, jadi sebelum meeting tu amat penting untuk melegakan keadaan dari segi sokongan psikososial dan sebagainya. Cleft adalah satu kejadian kelahiran yang agak common, yang biasa berlaku di Malaysia, satu dalam 700 kelahiran. Satu keunikan cleft ialah ia tidak membahayakan nyawa. Dan keunikan lain cleft ialah ia boleh dipulih, dirawat dan diperbaiki supaya seseorang yang lahir berkeadaan cleft tu, bila dia besar, tak nampak kesan cleft dia. Kalau ia mengikut protokol yang betul dan tertentu. Apa yang kami dapat lihat daripada pengalaman kami, ramai kanak-kanak boleh membesar, boleh berjaya, jadi tak perlu risau tentang masa depan. Seterusnya, dah hello-hello dengan Cik Zainal, diorang akan masuk ke dalam bilik rawatan dan jumpa dengan semua geng-geng saya dan rakan-rakan saya di klinik rawatan cleft bersepadu. Ada pakar plastik surgery dan plastik dan reconstructive surgery seperti saya dan rakan-rakan saya. Ada pakar otorhinolaryngology atau lebih dikenali sebagai telinga, hidung dan tekak. Ada pakar gusi, pakar gigi, ada pakar pertuturan, pakar pendengaran, dan of course kita punya staff nurse dan attendant yang adalah the core. Mereka lah yang in charge koordinatkan semua temu janji. Rachel semua okey kan lepas periksa tadi? So ini ada Puan Zuraini daripada Klapam. Rachel. Dan ini Abang Brian yang akan tengok macam mana Rachel bercakap ya. Rachel kat sekolah ramai kawan ke? Ramai. Siapa nama kawan yang paling baik ni Rachel? Nama best friend. Semua baik. Cleft tu, dia rekahan di bibir ni sebenarnya adalah kerana otot dia tak bercantum. Jadi mereka tak boleh buat ni. Jadi bila kita nak repair, bukannya kita repair sekadar kulit, kita sekadar otot, mukosa kat dalam dan kulit di luar. So, mengapa pembedahan ini perlu dilakukan? Fungsi nombor 1, dengan kita mengikut peraturan-peraturan yang dah sedia ada untuk memastikan parut yang dapat adalah sebaik yang mungkin. Gigi pun nampak okey, semua elok. Pandai Rachel jaga gigi ya. Jadi, ibu bapa kepada kanak-kanak cleft kita, dalam keluarga cleft kita secara keseluruhan, kita perlu elakkan dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif. Alhamdulillah, saya dapat mak bapak yang supporting, yang boleh faham apa yang saya go through. Walaupun yalah waktu kecil tu biasalah budak-budak kan ada salah silap yang saya buat. Jadi mesej saya simple kepada anda yang ada cleft, anda adalah istimewa, anda adalah special. Jangan risau, jangan hiraukan kalau orang ada benda-benda yang tak senonoh yang orang katakan. You macam ni, cik, tepis. Okey, tepis. Lepas tu jika anda kenal sesiapa dengan cleft juga, treat them seperti biasa. Ya, ini kita semua rakyat Malaysia, kita bekerjasama dan kita maju ke hadapan bersama. Cleft atau tiada cleft. Alright? Hari ini kita melakukan pembedahan blepharoptosis repair, iaitu untuk keadaan congenital ptosis. Congenital tu bermakna lahir dengan kelahiran tu dah ada keadaan begitu. Ptosis bermakna kelopak mata yang nak kata malas, tak malas tapi turun sikit. Macam lihat mata saya sendiri. Kebetulan saya sendiri mempunyai congenital ptosis. Tengok bila saya senyum, kelopak mata saya ni turun sikit. Sebiji macam pesakit kita hari ini. Ya? Dan hari ini kita berpeluang bersama rakan-rakan saya daripada pasukan Oculoplastic Surgery di bawah Jabatan Ophthalmology, iaitu Dr. Osmaliza, Dr. Syed, Dr. Faizal dan staf nurse Mazita, dan pakar bios kita hari ini adalah Dr. Shikin. Ya? Jadi
Kes hari ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama di antara pelbagai pasukan di dalam Pusat Perubatan UKM, di mana kepakaran dan pengkhususan masing-masing mempunyai kebaikan dan kekuatan masing-masing. Mungkin ada yang tertanya, apakah punca mendapat ptosis atau kelopak mata yang bermasalah sebegini? Puncanya ada pelbagai puncanya. Boleh daripada urat saraf iaitu neurogenic, boleh jadi myogenic iaitu daripada puncuk otot itu sendiri, dan boleh jadi daripada segi mechanical iaitu mungkin ada sebab yang tiada kena-mengena dengan urat saraf ataupun otot yang menyebabkan kelopak mata kita tak boleh tutup atau buka sepenuhnya. Dari segi rawatan untuk congenital ptosis ini ada pelbagai option dan ianya semuanya terpulang kepada tuan badan dan penilaian yang dilakukan oleh pakar sebelum pembedahan tersebut. Option pertama, seperti saya sendiri, tak buat apa-apa. Asal dan tidak membuat apa-apa pembedahan dan hidup kerana fungsi tidak terjejas. Hanya kelopak mata tu je tak seimbang. Jadi bila ambil gambar, nampaklah tak selaras, tapi kepada saya itu adalah keunikan diri. Terpulang pada tuan badan. Option lain adalah kita tengok kepada otot itu sendiri, sama ada otot itu perlu dipendekkan, adakah perlu dipotongkan iaitu resection, yang tadi itu advancement, ataupun hanya diperlu diikat atau di-secure kepada atas, iaitu kita letakkan kepada otot di bahagian atas, di bahagian dahi. Ada pelbagai option. Yang penting kita siasat setiap punca yang boleh berlaku yang menyebabkan condition sebegini rupa, dan setiap punca itu diuruskan sewajarnya. Mungkin ada yang tertanya, untuk pembedahan sebegini, bila kelopak mata kita malas, kenapa kita tidak membedah bahagian kulit sahaja? Seperti mana yang ada di banyak-banyak kedai di luar. Seperti kita guna analogi bina rumah, kalau ingin bina rumah yang kukuh, dasar tu perlu diuruskan terlebih dahulu. Kita mengharapkan bahawa pesakit kita ini, kelopak mata dia tu akan naik sikit dengan selaras dengan yang sebelah sini. Ini bukan sahaja dari sebab kosmetik atau estetik. Pada hakikatnya, kita membuat pembedahan ini adalah untuk restoration of function, iaitu pengembalian fungsi mata pesakit. Kita kembalikan fungsi pada fungsi yang tidak ada. Saya bagi contoh, jika seorang mendapat kebakaran, akan ada parut di sini. Jadi bila ada parut di sini, dia macam gam kat sini. Jadi kita perlu lepaskan jari sebegini rupa, mungkin letakkan kulit di sana untuk kembalikan fungsi macam ni. Sebab kalau jari kita macam ni, seorang tu tak boleh, bila tak ada fungsi thumb kita, ibu jari kita, cuba bayangkan kita nak ambil mark ke, nak ambil pen, tak ada. Itu kepentingan, itu sebabnya tangan adalah satu bidang khusus. Pembedahan plastik dan rekonstruktif, dia satu term yang sama. Sebab kalau nak digelar plastic surgeon saja, sebab mungkin orang awam banyak fikir plastic surgery itu hanya untuk kosmetik kan. Tapi sebenarnya kalau nak jadi cosmetic surgeon atau aesthetic surgeon yang bagus, perlu ada prinsip rekonstruktif sebagai asas. In real life, IRL, orang akan gunakan istilah plastic surgery. Macam kalau saya jumpa, kalau orang jumpa tu, dia tu kerja apa? Dia tu plastic surgeon. Sebab orang tak akan cakap, dia tu plastic and reconstructive surgeon. Sebab banyak sangat perkataan kot. Tapi pada pendapat saya, istilah dia tu sebenarnya sama. Plastic surgeon dan plastic reconstructive surgeon sebenarnya perlu sama macam saya terangkan tadi. Sebab asas perlu ada dalam bidang rekonstruktif untuk menjadi surgeon plastik dan rekonstruktif yang menyeluruh. Ya? Walaupun dalam praktis hanya akan buat kosmetik, tapi memang basic tu kena ada. Ya, macam selalu saya guna analogi nak bina rumah, tanah tu kena kukuh dulu. Tak boleh bina rumah atas tanah liat kan? Kena tanah kukuh, baru boleh bina rumah yang secantik yang you nak. Apa yang nak buat dengan hidup you, silakan. Tapi asas tu dan cara pemikiran perlu matang, perlu kita kata patient safety comes first. Perlu patient centered. Jangan hanya fikir self promotion,
fikir tentang mata duitan, itu semua balik pada integriti dan etik seseorang. So untuk kesimpulan untuk jawab soalan apa itu plastik dan reconstructive surgery, perbezaan di antara plastik dan rekonstruktif, pada saya dia adalah sama, cuma satu adalah istilah yang lebih lengkap untuk merangkumi plastic surgery. Okey, letak bawah. Okey. So ini cermin, kita nak tengok dalam mulut ya. Okey. Alright. Okey. Kak besar. Sebenarnya bidang plastik dan reconstructive surgery adalah satu bidang yang sangat luas, sangat hebat dan satu bidang dinamik. Selalu bertukar, teknologi baru sentiasa ada dan saya tekankan di sini bukan hanya kosmetik dan estetik.